Saya akan bagilah detail course content ni. Ini daripada Prof. Dr. Nohayati ya. Same yang kita gunakan with previous punya kelas ni sebelum ni. So I just baru dapat benda ni. So tak dapat nak orang kata apa, improve banyak sangatlah untuk this content ya. Tak ada yang berubah, cuma nak tukar tarikh apa semua tu tak sempat sebab memang baru dapat. Anyhow, tak kisahlah dapat bila tu, yang penting dia ni gist dia kat dalam. So CLO ni maksudnya apa ya? Course learning outcome ya. Course learning outcome, you should be able, student kena tengok benda ni pun macam apa benda ni ya. So saya terang sikit lah. Kecil ke? Begitu, boleh? Ya, student course learning outcome maksudnya when you study this course, apa yang korang patut dapat. So this is the thing that you need to understand dululah. You know, you should be able to analyze accounting and business problems in organization ya. And then prepare and solve a case study ya. Banyak cases kita akan gunakan dalam kelas. And then you need to be able to discuss, engage and participate in kelas. Tak bolehlah tunggu-tunggu nota je tiada ya. Dan buku teks pun tak ada. Kita akan gunakan totally cases. Nanti saya akan bagilah ya that cases. Evaluate alternatives ya. How you solve the problem. Ya, banyak problem solving. And then create sustainable strategy for small businesses using the Blue Ocean tools ya. Kita akan gunakan teknik Blue Ocean strategy lah. This is orang kata apa, framework that businessmen are using this kata apa, benda ni lah, this strategy in order for them to address or cope with issues and challenges in their business operations ya. Next, kita akan tengok teaching topik apa nak belajar ya. So kita akan go through secara brief sajalah. Kecilnya ya. Introduction to accounting and business cases. Nanti kita akan belajar benda ni. And then kita akan tengok second week ya. This one nombor 2 second week lah. Business research and industry, identify accounting and business issues in organization ya. Kita akan tengok how you want to determine or identify issues, problems or challenges dalam cases ya. And then kita akan ada case presentation and discussion 1. So this you are the one who are going to present your case, your findings, and you need to debate, you need to argue with your members of the class ya. Okay, so case presentation and discussion 1. And then we have proposal presentation, present lagi ya. You need to prepare this proposal and you need to present in the class to make sure that your proposal is kata up to date and complete ya. And then kita ada week 6 environmental and sustainable development goals. Kita akan belajar benda ni lah, ESDG ya. SDG, Sustainable Development Goals ya. Biasa kalau dekat korang tekan SDG ni memang keluarlah dekat Google ya. So kita akan belajar 6, bukan belajar kat Google, boleh je ya. Belajar kat mana boleh, dapatkan maklumat, tapi kita kena tailor it to our cases lah ya. And then akan ada case presentation and discussion 2 ya. Banyak present, banyak discuss ya. Kalau tengok sini pun sikit-sikit discuss, discuss ya. Nak buat macam mana ya. Project part 1, presentation of problems and issues ya. Ini project ya. Korang kena present the problems and issue. Tadi dah present lagi ya. Apa nanti saya teranglah. And then kita akan belajar market and competitors analysis, case presentation and discussion 3, and then masuk the Blue Ocean strategy and value innovation. And then ada topic strategy map and bioutility, and then you need to present and discuss on case number 4, and then the final one is part 2 project part 2. You need to present your sustainable strategy for your case ya. Untuk case ni kalau tengok present yang biasa ni, case dia ada 1, 2, 3 and 4. So ada 4 cases yang saya akan bagi lebih awal so that you can prepare yourself, and then after that apa lagi ya, duduk dalam kumpulan. You need to establish dari sekarang mulakan cari ahli-ahli kumpulan yang berwibawa lah ya, seramai 4 orang dalam satu grup. I think okey kot 4 orang ya. Semua akan perlu bercakap, bagi ideas ya. Okey, itu untuk case presentation lah yang saya akan bagi, and then you prepare awal. Tiba masa you need to present, every group need to present and argue.
Proposal presentation pula, proposal presentation ini untuk prepare kita punya projek lah. Ya, so pelajar perlu cari an industry, satu industri. Industri apa? Contoh transportation, industri makanan, industri dari segi agriculture industry, apa benda food ya, ada manufacturing industry. So there are so many industries now kat Malaysia ni. But you just need to have to find one industry, and after that you need to determine a company, satu company untuk kamu study, for you to study that company. And in order to do that, pelajar perlu tengoklah company tu company yang macam mana. Boleh ke kita access ya. Paling challenging ialah untuk access to the company. For example, kita buat apa dia, makanan contohnya, ataupun ni lah retailing ke macam tu, mall ke, kita pilih satu company, Mydin contoh, ataupun Sabasun contoh ya. Atau ada company yang lebih besar, ataupun paling senang kalau mak ayah or your parents or your relatives ada bekerja dekat company mana-mana, so you need to access negotiation, mean you need to obtain their approval to do a case study, to do a study lah dekat company tu. Ya, tapi proposal ni baru start macam itu dulu, and then you need to come out masa present nanti, you dah kena start from now to find out the industry and then satu company for you to study, and you need to obtain starting from today, you need to think of company mana nak, industri apa nak buat, and company mana nak buat, and macam mana kita nak boleh kata apa, apa ni ada apa tu, inilah access negotiation, maksudnya boleh kita pergi ke company tu, dia sudi menerima kita. So from now, you dah kena prepare for week 5 tu, proposal presentation. And then untuk dalam proposal presentation also, you need to identify the background, a little bit briefly background dia apa dia buat, kenapa you nak study that company, ya, benda macam tu lah. Apa dia punya apa, dari segi competitors ya, macam mana dia to stand in the market tu. Yeah, so this proposal presentation korang akan present in front of me. Saya nak tengoklah how it turns out ya, nanti that proposal presentation. Yes, ada soalan, so we take one soalan mana saya punya ni, chat apa, chat ya. Maksudnya kita kena access company tu ke madam? Kita kena ke sana atau just in online? Itulah masalah ni kan challenging betul. So kita kena nak pergi sekarang boleh tak? Memang membahayakan tak? Itu sebab tadi saya sebut jika boleh lah ya, jika boleh pelajar ada relatives or your parents kenal atau abang kakak yang kerja dekat company tu, so it will be easier lah for you to just do online ataupun talk to the phone. Biasa kita buat online lah, Webex ke Team, Microsoft Team or apa-apa platform Zoom dan sebagainya. So you don't have to go there lah sebab this during the COVID ni kan susah, tapi dah boleh buka apa. Sekarang dah fasa berapa dah semua dah kata boleh kan, tapi itulah takut company pun tak apa panggil, tak ready to welcome us to their company. So you try your best dulu ya, Fitri. Fitri seorang je, orang lain tak payah try. Tak ada semua lah ya. Fitri yang lain tu semua try your best untuk dapatkan access tu. So saya akan tengok maybe macam yang lepas I think I've prepared saya buat satu surat yang Dean tanda tangan. I see what I can do lah to help you also ya. But from now dah boleh start buat kumpulan. Cari kumpulan korang siapa yang ni, and then think of an industry, why you choose that industry, dalam kepala dah kena tanya soalan tu, you try to elaborate a bit. Benda-benda ni masa proposal presentation ni prepare slide kan, tapi dalam tangan korang kena ada, all students must prepare also orang kata apa, satu proposal lengkap jugalah dan documentation also kena tulis juga, walaupun saya tak minta lagi lah. Benda tu akan guna bila number ni 8. Yeah, project part 1, presentation of problem and issues. So all those that information from your proposal presentation bukan terbuang macam tu je, dia continuously ya, akan digunakan dalam project part 1 ni, presentation of problems and issues ya. Daripada itu tadi korang akan cari bila dah dapat access negotiation, and then you buat apa?
Bila orang tu company kata welcome to our company, welcome. Okay, so kita dah boleh masuk that company kan, bukan masuk jabat dia, mungkin online ke dia kata okay lah boleh, dia sudi ya. My pleasure you can come and interview us or we can do online bla bla. Okay, lepas tu kita boleh access tu maksudnya kita boleh bercakap dengan dia. Kita boleh minta nak bercakap dengan staff dia. Dia boleh bagi tahu, maksudnya dia nak bagi tahu kita information berkenaan dia punya company ya. Itu yang selalu orang tak nak disclose kan. Kalau dia kata tak boleh, maksudnya kita tak dapat lah, kita cannot access. Tak boleh nak bercakap, tak boleh nak tanya maklumat ya. So kalau kata proposal tu berjaya lah, kita dapat satu company dia setuju, and then kita proceed terus tidak tunggu sampai week 8, terus daripada proposal week 5 ni kita dah start boleh interview managers or the staffs or the person in charge, the officers berkenaan dengan ni lah, apakah masalah dalam company tersebut. We need 3 main problems or issues from the company. Okay, issues yang macam mana? Agak-agak. Issues apa? Apa-apa issues pun boleh, bukan macam itulah ya. So kita kena ambil very orang kata apa, the main one ya. Kalau ada lebih bagus, tapi at least the minimum is 3. For example, operation. Lagi apa? Technology. Lagi marketing. Lagi ethics. Lagi so you need to ada dalam minda some kind of orang kata apa, tema-tema tertentulah. Apa agaknya problem. Kadang-kadang when we go to apa ni, to the site and field work ni, kita tanya, orang tu pun tak tahu nak jawab apa kan. Pasal apa, kita yang kena tahu so that's why I need you to read a lot of kata apa, bahan-bahan bacaan untuk ni lah, bahan bacaan untuk cases how to do, bacalah methods how to do the interviews how you want to talk to people tu. Cik, soalan satu, you cannot do like that lah. You must make sure that you have kata some kind of a good rapport dulu bina rapport. How are you sir? Kalau dekat interview dalam BM boleh ke doktor? BM boleh, sebab we need to make sure that benda tu tailor kepada kita punya target audience or participants. If that participants is dekat Terengganu kan, makcik tu or pakcik tu dia ada satu business jeruk dan sebagainya lah. So how you're going to speak in English or to communicate in English with that pakcik? Of course that pakcik will not be able to give you an good answers, accurate answers because of the English language barriers lah, barrier tu. So we need to make sure untuk kita akan translate into English pula lah. So you need to do double work lah kan. But that's fine, it's your job, and also saya juga macam tu lah. Okay, boleh buat dalam bahasa Inggeris, depends. Untuk hantar report, do in English. Everything must be in English. But for site ataupun site work ni, pergi untuk interview dan sebagainya, you must make sure yang mana satu sesuai to your target audience. That's why benda ni kita dapat lihat dekat mana? Proposal presentation. The things that you want to identify, who are your participants? Who are you going to interview? Is it the manager, is it the officer or the staffs or the customer? Customer jauh lah pergi kan. So now we need to study, kita yang nak buat sekarang ni lah nak study that company. What are the problems that the company has faced before or now? Apa yang masalah yang dia hadapi? Okay, lepas tu masa proposal presentation tu baru pengenalan dulu kan Nak kenal pasti sekian, identify sekian siapa, macam mana nak masuk dalam company tu, how we want to do this kita ada 4 orang, so macam nak bagi kumpulan. All of these are skills skills yang kita tengah bina, sedang membina lah Projek part 1 tadi dah sebut kan, bila dah dapat access negotiation buat gitu gini, so you come up with the problems and issues in that company, bukan reka sendirilah. Yang reka tu ialah gini, kita hanya ada guideline awal, tema awal dalam kepala, supaya bila kita pergi interview, kita tak senyap gitu Assalamualaikum pakcik. Pakcik rasa sepanjang 20 tahun berniaga, apa masalah yang pakcik ada? Tak ada masalah, pakcik okey je. Macam mana nak tulis ni? Sebab kejap lagi part 2 nak buat apa? Presentation of sustainable strategy. Kalau pakcik kata okey, macam strategi pakcik. Pakcik tak ada masalah langsung. Tak ada, biasa je pakcik. Sudah. Dah kena pergi balik proposal presentation satu ni. Cari company lain Itu impact kalau kita tak betul-betul buat proposal kita ni tak complete. Kesan dia dekat belakang ni lah. Project 1, project 2.
Therefore in project 1 ni, project part 1, you need to be able to guide your participant. Participant tu siapa? Interviewees tu lah. Pakcik kata pakcik tak ada tak ada masalah. Betul ke pakcik? Jangan marah pakcik tu ya. So you need to guide that pakcik. What about the operation pakcik? Pakcik tak faham macam kamu tu. Okey, tukar pakcik, macam mana pakcik punya operasi ni? Operasi pun pakcik tak faham operasi. Okey, tak apa. Pakcik berniaga macam mana pakcik? That kind of thing ya. You need to be able your skill ya. Baru pakcik tu rasa selesa ya. You build rapport. So these things kita kena belajar lah. Sebenarnya susah nak belajar benda tu ya. You must go dekat site ataupun do online and then you will feel that you get that apa kata tu skill tu datang sendiri. Memang akan buat salah, gugup dan sebagainya. Terus tanya soalan yang terakhir kepada pakcik ya. Ada juga macam tu ya. So tak apa, it's okay for you to do mistakes. But sebelum kita kata tak apa tu, must orang kata apa, prepare dulu. Tapi kalau ada kesilapan, dimaafkan lah ya. It's okay. Tak ada pula pakcik tak marah kita, cuma dia terkejut. Kenapa pula tanya pakcik? Apa harapan pakcik yang terakhir? Pakcik, tapi pakcik tak belum cerita lagi. Tak boleh macam tu ya. So kita kena ada guideline. So guideline tu kena fikirlah. Takkan terus pergi tanya dia. So satu kumpulan kena prepare the interview questions, prepare apa lagi? Banyak benda nak prepare. Berlatih, bercakap, how you interview people, talk to your friends. Betul cakap macam ni okey tak? Cakap macam ni okey. Kalau kata tak okey lah, suara kau macam tak dengar je, macam pelik je. So kita berlatih dulu ya. So many things to do lah untuk kita dapatkan that problems and issues. Nanti lebih saya akan bagi satu guideline lengkap lah. Tapi nak bagi tahu awal sebab korang boleh sedia daripada awal lah ya. Tak nak tunggu nanti minggu ketiga saya baru bagi tahu terkejut. Ya, saya tak nak, saya suka buat benda-benda kalau boleh awal kita dapat tahu so that you can plan. Bila kamu plan, you plan, maksudnya plan tu kita tak tahu outcome dia apa. Kita boleh plan dulu apa agaknya kita nak ya. Yang sebenar reality tu kita tak pasti, but at least you plan earlier. Ya, bila plan earlier, insyaAllah if you have something turns out yang tak bagus sangat tengah-tengah, you start early, you can improve yourself early lah. So you finish on time. Itu yang saya nak ya. Apa benda ni finish on time lah, start early lah apa. Itu ialah skills ya. Skills yang kalau saya suruh buat, saya tak bagi tahu, korang tak tahu apa kau skill belajar ni, benda mengarut. Bukan mengarut ya, korang belajar ni ialah nak build your personality ya, characters. Bila nak bekerja esok, ada orang ajar benda ni. Tak ada. Suka ambil ni, buat 3 file, siap esok macam mana. Tak ada macam mana, time management tak reti apa semua kan. So these are the things that you need to learn lah. I hope so lah ya, dapat. Walau sikit ke banyak ke, itu belakang kira. Yang penting kita baby start ya, buat dulu. Jangan tak buat. Cuba dulu ya. Jangan kata tak boleh, mesti boleh dulu ya. Malaysia boleh. Okay. So sampai tadi part 1 dah dapat gitu gini, complete Zen lah ya. Dan juga saya kata setiap kali apa benda buat di dalam kelas kita mesti ada presentation dan satu lagi ialah dia punya report. Report tu maksudnya penulisan documentation. Jangan sebut slide je lepas tu tak tulis. Pasal apa? Nanti benda-benda ni kita akan compile dalam satu case study. Complete case study ya. Proposal presentation, part 1, project part 2, dia punya apakah solutionnya, sustainable strategy, berkait dan kita akan datangkan dengan satu report lengkap iaitu, apa report lengkap tu berbentuk macam mana? A complete case study dengan solutionnya sekali. Ya. Itulah outcome akhir yang kita buat. Cuma dalam ni dia pecah-pecahkan supaya pelajar tidak pelajar buat mengikut orang kata apa timeline lah. Kita ada milestone ya. Pernah dengar milestone? Ya, kalau kita nak pergi hiking ataupun masuk hutan pun kita ada checkpoint lah, naik basikal, mountain bike ataupun tu pun kita ada checkpoint ya. Takkan terus dia suruh serik dia, tak ada checkpoint ya. Sebab apa? Checkpoint pertama ambil air satu botol air. Sekejap lagi checkpoint kedua dia. Kalau ada masalah tengah jalan macam mana? Ada medical kan, medik kan. Oh, dia jatuh. Jom lap kepala dia ni. Balut kaki dia sebagainya. Lepas tu berlari pula, berlari. Macam tu lah korang. Milestone berlari. Lepas tu dalam otak ni kena ada apa minda kita. Your mind. Memang penat gila 3 kilometer dah berlari ya. But you still need to go. Still need to go until finish your, tak habis lagi dah buat kerja apa semua ni kan. Dah present apa semua. Last kali final exam tak ada Final exam tak ada. Yang ada ialah test part 1 and part
tu ya. Okey, boleh faham tu. Yang ni saya tengah ada ni project part 1 part 2 kan. Yang percentage ni I will give you new percentage yang ini I'm not sure lagi sebab saya baru je dapat this one, this TCI, but the apa ni yang panggil uh, uh, apa panggil aspek yang perlu dinilai ni assessment what you need to do untuk this course, inilah dia, the percentage letak tepi dulu ya, KIV dulu. Okey. Madam, untuk pemilihan company tu ada requirement dia ke? Requirement yang macam mana tu? Nak besar ke kecil kan? Macam tu. Doktor nak tanya, silakan. contoh untuk pemilihan company tu, contoh kalau kita pilih industri makanan, contoh dekat T-Life Gombada kan. Jadi kita jumpa manager dekat sana, kita bincang problem yang timbul dekat cawangan dia ke ataupun dekat whole T-Life tu. I cannot say yang mana. Thank you Nurul Anissa. Susah juga benda ni kan. It depends on the company itself. Yeah? So this is a challenge when you do a case study. Because a case study is not rigid. It's not orang kata apa, inflexible. Dia bukan rigid. Kalau kita pergi situ dia kata no, you can't access to the HR pula. HQ punya ni. You can only do the case study here. Dekat franchise, cawangan. So therefore, what you need to do is to pastikan dia ada problem lah, nampak dia terbaik kat sini macam boleh ni tapi tak boleh pergi HQ. Maksudnya kita hanya buat kat mana? Dekat situ je lah kan, Gombadak tu je lah. Tapi pastikan kamu tulis dalam report atau in your proposal kekangan or the limitations. Kenapa kena tulis, kena dokumentkan? So that I know ya. So saya tahulah apakah limitation yang pelajar hadapi ya. Sebab sekarang ni COVID, lagi pula kalau tak COVID pun memang ini selalu dihadapilah. Cumanya kekangan yang itu akan memberi kesan kemudian lah. Maksudnya nanti korang nak dapatkan contohnya financial information. Mungkin tak dapat kan, susah nak dapat kan sebab dia hanya franchise, so tak dapat terlalu tak dapat betul-betul punya information yang accurate lah. Itulah kesan dia. So nanti kita nak report, nak menulis dalam kita punya project akan memberi kesan lah ya, tidak dapat banyak sangat ya information sebab kita hanya buat satu tempat yang kecil saja. Anyhow, saya understand, I understand that buat case study ni bukan mudah lah ya, bukan mudah. So tak apa, try dulu. Boleh, mungkin skala kecil tu untuk saya lah, saya terima lah ya. Depends, kena bagi tahu saya dulu masa proposal tu nanti, presentation ataupun earlier than that, maklumkan pada saya. Dah cuba but you cannot access, you just can access to franchise or a small store ke apa ke, let me know first. Yeah, so that masa presentation tu kita dah prepare. Okay Anissa, apa tu? Doktor nak tanya, silakan. ini group kan yang kita kena buat ni, ICS ni. Jadi macam mana dengan teammate yang lain semua yang duduk dekat negeri lain-lain kan kita online sekarang. Kau pun tak datang kat ni tak datang dekat Tak, Unisa. saya tak balik Uniza. Ramai ke duduk jauh-jauh tu? Memang semua duduk ni duduk rumah masing-masing. Tak bukan kat Uniza ya. Hello? Tak balik? Oh gitu. Saya balik Gano. Ada yang balik, ada yang tak balik ya. So you need to discuss with your group members. Maybe dia akan jadi macam ni lah bila kita duduk jauh-jauh. Mungkin semua boleh duduk. Okay, Negeri Sembilan, kau ada 9 kan? Negeri Sembilan cari company kat Negeri Sembilan. Umar duduk Johor, pergi cari kat Johor. Yang duduk kat Terengganu cari kat Terengganu. 4 orang ni. Yang seorang lagi Terengganu 2 orang. 2 orang tu cari kat Terengganu. So nanti kita tengoklah dalam 4 yang 3 negeri tadi tu, which one yang terbaik. Kena sacrifice lah. Maybe benda tu kita orang ni seorang ni ditugaskan untuk cari company. So katalah Omar duduk Johor, so Omar duduk cari dekat kawasan Johor lah kalau you familiar ataupun memang tak balik Terengganu kan, dekat tu ada sebelah rumah tu ke, so katalah jumpa yang tu dia okey.
So nego dengan dia lah, mungkin Omar akan buat kerja lebih sikit lah because apa yang lain tu tak apa, yang lain tak datang Johor takkan yang lain nak datang Johor kan. So Omar mungkin take charge, take responsibility to buat yang tu apa tu, bahagian untuk assess negotiation dengan company. The second one, interview for example lah, interview question, penyediaan interview question yang duduk Terengganu tu, bagi tugasan pada dia. So this is how you plan for your group members, ya. Seorang jadi ketua, you must do lah benda tu macam biasalah sebelum ni pernah buat kan. 4 orang tu, okay, so 4 orang tu siapa leader, siapa nak cari SN, mula semua try cari dulu. Mungkinlah Omar kata kat tempat saya tu rasa macam ada, rasa boleh tu. Lepas tu kawan kat Terengganu tu, aku rasa ada juga sini satu, try dulu. Omar try dulu, mungkin Omar kau tengok dulu seminggu ni, Omar dulu try. So Omar try, katalah tak boleh datang, tak nak datang Omar, tak nak, you are not welcome. Okay, try yang Terengganu tu pula. Terengganu pula, oh dia setuju lah. Okay, Terengganu akan lead untuk Terengganu, kawan di Terengganu akan lead untuk company tu. So kita dapat company dah. Yang penting apa? Teamwork and then outcome. Outcome apa kita nak? Kita nak dapatkan company. Kita ni macam contoh Omar bagi tahu ni ialah cabaran. Cabaran nak macam mana ni, duduk jauh-jauh ni, macam mana. Itu bagus. Kenapa? Otak kita sedang berfikir. How you want to solve the problem? Takkan saya seorang je buat. Habis kalau seorang macam mana? Omar ketua, bagi tugas. Okay, next interview, awak interview. Next surat, ni. Next ni bagi tugas elok-elok, jangan ada yang terlebih tugas tak nak juga ya. So I leave it to all of you to handle this. Try to team up, sebab tu pilih-pilih kawan-kawan yang betul-betul boleh buat kerja lah. Ya. Sebab benda ni nanti pula kita tak ada textbook kan. Kita kena baca sendiri, banyak benda kita kena explore sendiri. Ya. Bila ada team yang betul-betul bagus, of course team members akan support everything that kita buat lah. Ya. So cari kawan yang boleh bantu. Ya. Kalau kawan tak boleh bantu, insya-Allah sebenarnya boleh. Walaupun dia mungkin pendiam, dia tak banyak cakap, macam nak pergi interview ni, macam nak ambil dia. It's okay. Dia mungkin seorang yang pandai menulis atau ideanya begitu tinggi. Kita bagi sesuai untuk dia punya role tu. Apa sekalipun dalam kelas diam ke tak diam ke, dalam kelas kalau saya tanya kena jawab. Itu untuk dalam kelas lah ya. Okey, boleh tu Amar? Ada soalan lagi tak? Nanti tengok. Boleh faham ya? Okey. Untuk itu projek lebih kurang macam tu. Dah start yang buat yang apa yang saya minta tu dulu, yang simple-simple thing je. Usah-usah lah tengok-tengok company mana kan. Industri mana. Yang penting industri mana dulu. Lepas tu kena fikir, why that industry? Why not this industry? Why that industry? Why this company? Why not that company? Benda macam tu. Itu ialah projek part 1, part 2 ya. Yang part 2 tadi, saya tak ingat. Yang part 2 tadi ialah solution dia lah ya. Solution dia ya. You need to present what are the sustainable solutions to the problem lah. Ya. Contohnya kalau teknologi, so how do you want to solve that problem? The technology, they don't want to embrace or use or adopt the technology. So what happened? Why they don't want to adopt technology in their businesses? Because we see that for financial thing, dia nampak macam lemah aja. So is it because of the technology nampak lembab ya? From your observation or from your interview, you see that company ni lemah because of they don't have any technology, tak systematic dan sebagainya. Contoh lah ya. So how do you want to offer dia strategi ataupun give them alternative. So korang ni seolah-olah macam consultant or auditors lah untuk maklumkan pada mereka, this is what do you need to do is this. Macam tu ya. In the end itu yang kita nak student dapat buat lah. At least dapat buat sikit pun tak apalah kan. Okay, projek part 1, part 2, solution ni kena present juga, solution to case 1, case 2. Tadi kita ada 4 cases kan? Ingat tak saya tunjuk tadi? Case mana? Case 1, ya. Lepas tu ada present lagi case 2. Ini case ni yang saya bagi kan, case 3, lepas tu case 4. Nanti saya akan ambil 2 cases saja untuk pelajar present yang ada markah. Saya akan assess untuk dua ni je. 2 presentation saja. Assess apa? Assess solution dia. Okay? Okay, solution sahaja. Case 1 or case 2 lah. Ada 4 cases yang saya akan bagi lebih awal. Ini bukan yang projek tu ya.
cases tu yang kita akan discuss dalam kelas so that you know. Kenapa kena tengok kes-kes ni? So that you know apa yang ada dalam kes sekarang ni tak nampak apa kan? Kes tu macam mana kan? So tak nampak, nanti saya tunjuk satu contoh kes tadi macam mana. Okay. Untuk final tak ada, kita akan ada test lah. Test 1 dan test 2. Yang ini selalunya akan ada satu kes yang panjang. Kes panjang ni pelajar akan dapat lebih awal sebelum soalan dikeluarkan lah. Selalu begitu tekniknya ya. So pelajar akan baca dulu ni, tak tahu soalannya apa. Bila tiba hari untuk exam, untuk diuji tu, saya akan bagi soalan. Ya, soalan tu pelajar akan cuba menjawab lah untuk soalan satu contohnya. Lepas tu lama sikit tu ataupun tomorrow ke baru dapat soalan yang kedua pula jawab and then submit. Itu saja ya. Okey, habis dah. Okey, ada soalan lain? Yang tak faham agak-agak? Yang mungkin muskil ke nak tanya lagi pening ke apa ke? Buku memang tak ada lah buku. Buku boleh cari kat Shopee tu ya. Ada satu buku tu nanti saya tengok saya bagi dekat apa? Bagi dekat ni lah, bagi dekat mana? Bagi dekat Telegram ya, Telegram. Okey. Okey tak? Setakat ni ada soalan lain tak nak tanya sementara? Mungkin pening-pening dulu tak apalah. Yang awal-awal ni memang pening sikit ya. Okey, baiklah ya. Okey, saya tutup yang ni. Dia bentuk macam ni kisah dia. Ya. What happened ya. And then boleh letakkan your interview ni ya dalam complete case tu nanti ya. Okay, lagi apa? Dia akan cerita tentang that company ya. Itu organisation tu. And then a little bit on background lah kan, marketing ya. For example lah ya, apa yang dia buat, background lah ni. And then ada sedikit tentang info tentang financial ya, macam tu. Ceritalah ni gini. And then department sales pula macam mana? Contoh ya, Covax. Covax marketed product, cerita lah ya, Covax apa benda. And then adalah ni prosesnya ya. Apa yang bersesuaian dengan the company, you can just place in your written report or written case study yang lengkap tu ya, boleh masukkan to make your case study nampak lebih lebih baik ya. Ini tak adalah sampai nak buat macam ni. Kalau boleh buat macam ni baguslah ya. Tapi kalau tak boleh, bukan kena tiru benda ni ya. Depends on your company tu, industri apa and your company ya. And then dia ada analisis untuk competitors ya. Katalah tadi T-Life dekat Gombadak kan, apa lagi minuman yang competitors ya, Wakaka ya. Selain T-Life apa lagi minuman apa lagi kat sini? Mango tu apa tu? Jus mango berlawan dengan dia. Bubble tea apa benda tu yang apa tu? Yang honey tu. Shoaib punya honey tu, itu dia punya competitors So how you want to how do you want to write that? How do you want to report that to me, to your readers? Yeah? So you need to know lah benda tu. Who are your competitors? Ya? Tak sama mungkin kompetitor yang itu dia jual baju, lain dia punya tu. Nealofa, kita nak study Nealofa ni. Siapa kompetitor dia? Tengok kawasan dalam apa. Dak, siapa lagi? Tuhan Zalika tu buat juga apa nama tu, dia punya tu. Fazura kan buat tudung juga kan. So carilah Jovian Mandagi. So the competitors tu ada sekeliling. Selain tu siapa lagi yang buat dalam tudung ataupun pakaian. So you need to identify. So contoh lah saya bagi mungkin lebih bagus lagi ke ya. Cerita gini-gini. And then mungkin competitors ada daripada luar negara ya. If your company, you find that your company is big enough, and then dia ada competitors from outside, from overseas or from Indonesia or Asian punya nation. So also can put in, ni lah ada competitorsnya. Boleh cerita. Taklah buat panjang macam ni ya. Ni memang dasar lah, ni contoh. Boleh masukkan sedikit kata apa, interview kalau ada persesuaian ya. Habis macam tu je. Boleh? Okey tak? Azal macam-macam. Gitu. Ada gitu. Boleh ya? Allah.
Okay tak everyone? You think that you can do it or you think that oh so stressful, I can't do this? Ke macam mana? Okay tak? Boleh ya, tak apalah kita buat sesama ya. So kalau ada permasalah, ada perubahan ke apa, orang kata apa, prepare from now ya. Something can orang kata akan berubah ya. We don't know untuk akan datang, but at least we plan from now, prepare ourselves. Kalau ada permasalah, I'm open to any discussion. I welcome you to discuss, to talk to me. Just communicate with me. Ada apa masalah lah ya. Saya biasa macam tu. Kalau tak dapat datang or you have something important apa, you tell me ya, tell me earlier, inform. So that saya tahu lebih awal. Kalau saya tahu lambat, nanti saya bukan marah ya, sedih lah, kecewa. So because that thing is so orang kata easy to do kan, just bagi tahu je. You let me know. One or two kata sentences pun dah okay. Bagi tahu lah apa-apa saja tentang masalah tak dapat ke, bagi tahu lebih awal. Tak dapat, company susah ataupun dah dapat tiba-tiba ditolak ya. So how to do it? How, I don't know, I feel stuck ya, stuck dekat, tak tahu nak buat macam mana. So talk to me ya. This is how you are going to build your inilah your kata apa, personal punya ataupun traits ya, personal traits. Okay. Ada soalan lain? Setakat ini? Banyak pula ni ya. Macam-macam bagi hari ni ya. Tiba. Saya bagi tahu lebih awal lah. So rasa semua dah ni, establish a group tu nanti buat lah ya. And then nanti saya tengok apa yang kita boleh discuss ya. Just nak tengok a bit, tadi dah tengok contoh terus lah kan. So contohnya kita akan tengok ni, saya akan go laju je ya. Allah. Kita saya ni sebenarnya dah beli yang baru. So when you talk about this case study ya, apa yang bermain di minda? Jadi kecil ya. Saya besarkan. Macam ni okey tak? When you talk about case study, apa yang datang kat minda? What questions are going to in your mind? What comes to your mind? Question. Ada. Berapa orang dalam ni? Chat. Apa-apa yang datang di minda. You can unmute yourself or jawab dekat chat pun tak apa. Participant, mana participant? I'm going to ask you. Adam. Okay, Adam. What comes to your mind? And talk about this case study. The first tu kacang lah, sedang tiru je. Sem lepas dah buat, dah ambil je tugasan dia orang ya. Apa bagi tahu lah secara jujur ya. So that I know. Saya suka. Saya suka kata issues. Okay, I mean issues. You need to identify problems. Okay. Lagi? Lagi apa? Tu je Syamina. Lagi? Apa Syamina lah orang lain? Adam? Adam, are you there? Are you there, Adam? So now what? Pukul 9.55 ya. Still early. Adam, are you there? Amar Zafri. What do you think? What comes to your mind when you talk about when you say, this semester I need to enroll in Dr. Noor punya, Dr. Nana punya kelas. Topik apa? ICS. Apa tu? Daftar je. Ada tak apa-apa yang terlintas tu dekat minda? Amar, are you there? Amar tak ada juga. Apa yang ada? Yang kau panggil. Amar sampai 2. Amar ada 2 tapi berbeza. Okay, Amar Zafri. Patut pun tak jawab Amar Zafri, what comes to your mind when you look at your slip ya, pendaftaran tu? Saya kena ambil ICS. Macam mana? Previous case study of the company to study about problem and define solution. Amar jawab gitu. Okay, untuk study about problem and define solution. Ni? Case study ni bukan macam thesis kan doktor? Bukan ni. Bukan. Thesis tu lebih panjang ya, 300 lebih pages. Some people do it 150 pages. Some people do it 300 pages. And some people do it 600 pages. It depends. So if you want to do thesis, maybe 2 to 3 years lah. Yeah, it seems like it kata apa lebih kepada some kind of research because saya lupa dalam kita punya DCI tadi kan, detail cost content DCI, dia lebih berbentuk capstone project. Capstone project means that
student are able at least by now with your dah study dah sebelum ni kan, you took so many subjects before, now you're able to integrate your knowledge, your experiences, your skills into this subject, you apply your skills and then you come out dengan apa, high level of outcome. Apa dia high level outcome? Your research. What type of your research? Yes, Amni, yes, you need to study, you have to study about a case, a business entity. You need to identify the problem, the issues. What orang kata issues tu boleh berbentuk now or in retrospective. Previously this company something berlaku and then company jadi so successful now. So bila successful, we want to study what are the lessons learned that we can obtain from this case. Itu high level. Ya, bila kata lessons learned, of course dia akan datang dengan solutions, the strategy. Macam mana dia boleh berjaya? Alibaba dulu, that Jack Ma tu, Jack Ma the CEO, bukan CEO lah, the founder of the Alibaba kan, he said that apa? Alibaba tu, he said that dia dah minta 21 kali dan dia 21 orang yang minta kerja dan dia memang gagal, sentiasa gagal, tak dapat. And people seems to think that he is a failure lah. So is this true? Ya, tak betul. So macam mana dia boleh bina dia punya company? Dengan dia punya apa? Intangible thing. Apa intangible thing? Brain ya, dalam minda dia. Dia ada strategi. Strategi dia apa? Sampai orang putih kata apa? Bila nak pergi tu, bila masuk je melawat company dia, semua staff dia akan bercakap benda yang sama dengan Jack Ma cakap. Dia punya motto. Contohnya Yuniza apa? Ilmu demi faedah insan. Tanya je student Yuniza, masuk je Yuniza, ilmu demi faedah insan. Tanya adik kecil yang duduk Yuniza tu, ilmu demi faedah insan. Tanya lecturer dia, ilmu demi faedah insan. Semua orang cakap benda yang sama. Because why? Ya, Yuniza pasti tahu. Ya. Macam itulah. So, benda-benda ni strategi, nampak je gitu. Perasan tak Tony Fernandez selalu pakai apa? Cap warna merah. Pernah pakai hijau ke kuning, hitam, tak ada nama Asia. Selalu, mostly, kalau dia tak duduk santai lah ya. When dia appear in the screen television ataupun dia ada wawancara ya. Ataupun dalam majalah dia, nampak apa? Dia akan pakai cap warna tu, tak kira lah ataupun baju. Sebab tu kita ada baju corporate ni. Kalau kita student ni ada baju. Bila pakai baju tu rasa apa? Rasa sedih ke rasa macam something? Kan bila korang ada team pakai baju rasa apa baju tu? Bukan masalah baju tu warna apa tak kisah, tapi bila pakai tu aura intangible thing ya. Benda tu ya, dia strategi, benda tu ialah strategi. So benda ni macam balik daripada tadi, contohlah kita study tu why this company so successful. Why kawan kita that team is so successful? Why? Is it because dia terlalu cerdik? Dia terlalu, must be something. Ada something, tips yang kita, unique things yang kita nak tahu. Benda tu lah yang kita sedang belajar sekarang ya. Cuma konteks ni bukan kita tengok kawan kita rajin belajar, rupanya tak tidur malam, dia stay up. Itu dia punya apa? Strategi dia lah ya. Benda tu how? Benda tu selalu orang tak ajar lah. Dia tak beritahu, okay saya berjaya sebab nombor 1, 2, 3, kita kena pergi tanya dia. Itu. Sebab apa? Benda-benda strategi ni ada kat mana? Dalam otak dia. Bila dia dalam otak kita nampak tak? Oh dia tengah, nampak tak dalam otak saya ada apa? Tak nampak, kita boleh bayang je lah ada macam apa? Membrane dan sebagainya. But we don't know what that person is thinking, what that person is trying to do, dia strategi dia apa. We cannot know until kita go and do a study. We conduct a study. We ask. And after we ask, we need to do a what? Analysis. And then report it, document it. Sebab tu jadinya a case study, but it takkan jadi sampai thesis lah ya, Comel. Okay. Dia akan jadi this is a research capstone project ya. Kalau dalam DCA ada sebutlah tadi ya. Saya rasa saya menjawab soalan. Okay, lagi soalan? Kita mesti cuba buat yang terbaik. Ya. Apa lagi nak tanya? Cukuplah tu ya soalan. Lama pula cerita. Next. Question tak akan macam benda ni lah. Ya, banyak benda. What is a case? Why should I learn ICS? Tadi dah cakap kan. How do I tackle this subject? Macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat ni? This is something that you must ask yourself.
bukan tanya saya, ask yourself, what should I do? Macam Omar tadi dia dah start thinking dah. Dah saya duduk jauh macam mana? Tak boleh buat lah saya, tak boleh buat. You start thinking lah tu, you don't stimulate your brain. Ya? Dah kalau macam ni macam mana? Ya, you need to think. You kena paksa macam kita sembahyang kecil-kecil dulu kan, mana reti sembahyang Tapi sebab mak setiap hari bedal, lama-lama dia auto. Masuk jenazah sembahyang terus, dia auto. Benda tu kita kena practice make perfect. Ini untuk subjek lah, untuk keseluruhan sebenarnya kita tak nampak lah. Kita nampak yang kita sedang membina diri kita daripada apa yang kita ni lah. So definition of a case study, saya rasa tunjuk sikit je lah, tak payah nak tengok banyak sangat. Benda ni boleh baca sendiri. Mana? Tak keluar. Aduhai. Beli dah komputer baru tapi tak nak guna lagi. Sekejap saya nak escape supaya mungkin dia besar dia jadi ni kot. So apa tanya korang lah, the definition of case study. What is it? What do you understand by case study? Dah saya sebut dah tidak? Dah jawab dah kan? A scenario, a case, an entity. What else? What else? Apa lagi? A study, an environment, a case. So when we bila kita sebut CASE, case, case tu ialah apa? Case tu. Case ialah apa? Case. Sebut case. Apa case? Kau apa case? Ni ada orang cakap macam tu lah. Apa maksud case tu? Apa maksud case? Masalah. Apa dia? Masalah. Masalah. Lagi? Ini yang pakcik buku bagi kan. Okey, bila tengok case tu mungkin ada masalah situ lagi. Must be a solution. A case is actually a phenomenon. A phenomenon, satu fenomena yang kita nak tengok dalam tu. Fenomena berbentuk apa? We don't know yet, but we can orang kata identify. Identify setelah kita go assess. Sebab tu tadi sebut assess negotiation. What actually dia sebelum kita pergi kat case tu sendiri, kita dah start fikir dari sekarang lah Jadi abstract benda ni tinggi sikit, kita nak buat ni benda yang tak nampak Kita bukan terus-terus buat tilai bukan. Sebab apa tiba-tiba datang tilai tu? It must be something that apa ni encourage or motivates you to choose that case So what is case study? Description of an actual situation, involve decision, challenge, opportunity, faced maybe by a person ataupun persons in that organisation. Dia boleh jadi macam tu. Describe typical administrative issues. You need to record the issue. What are the facts? What are opinions? Prejudices. And boleh sampai tahap you observe also a case. Contohnya kita melihat apa? Pakcik tua kan zaman COVID ni dah. Pakcik tu dah tua sangat tapi still angkat plastik kiri, kanan tangan, bawa makanan. Why? So this is something that you study tentang humanity, study tentang soft thing, soft aspect, SOFT. Benda-benda yang kita tak nampak rigid. Ada susah, dia kenalah bekerja. Bukan itu yang kita nak dengar. Kita nak tahu kenapa pakcik sanggup bawa plastik kiri dan kanan. Bekerja siang dan malam. Sedangkan pakcik umur begini patut duduk di rumah. Kita dengar pakcik cakap. Bila kita dengar, kita learn something. Dan so, kata apa, mudahnya begitulah. Bila learn something apa? Mungkin kita dapat bina trait kita. Pakcik, saya beli semua 2 plastik ini. Tunjukkan apa? Kita ada sikap empati. Contoh lah. What is the purpose of doing a case study? Tapi dalam konteks kita ialah dua accounting and business case study lah. To please the reader, as the role of decision maker. Decision maker ni boleh jadi you are the consultant, and then in order for you to become a consultant, a decision maker, you're able to give these are the strategies. You're able to list down these are the procedures, these are the processes, these are the things that you need to do, these are the things that you don't have to do, and these are the things that you must think of. You must prepare yourself. So sebelum kita boleh buat benda tu, the reader diri sendiri, you need to define what are the main issues tadi. Before you want to do that T-line for example, you need to define the main issue. What is it that you think beberapa bukan ada satu benda je. What are the main issues yang you want to kaji sekarang? Tengok industri tu. Industri ni kenapa? Sebab tersebut. Kenapa industri ni kita mesti kaji? Orang suka minum air ke sekarang? Dekat Terengganu ni memang seluruh Malaysia suka minum air, atau kenapa? Memang sekarang ni
booming ke di still life tea punya ataupun beverages punya industry. They are talking about all these kind of beverages everywhere and starting this orang kata start the COVID ni dah pakai sampai ke phases yang dah buka ekonomi. So people are talking about tourism kan. So bila orang datang Terengganu nak minum air lah pasal dahaga musim panas pula tu. So what are the things define what are the main issues that you need to to study lah and state the problem. Tu typo error. State the problems and issues. What are the problems? Main define dulu agak-agak and then state that problem. Daripada isu tu apa problem dia? Isu tu nampaknya orang sekarang ni datang ke Terengganu asyik minum air teh je. Dia minum air teh. Kenapa minum air teh? Kena tanya, apa permasalahan minum air teh tu? Banyak lagi air lain. Koko ada ya. Kalau kat Starbucks kopinya tapi dia nak tea light juga. Why? Always ask yourself about why. Why? Sebab apa kita nak bina kita punya critical thinking and analyze the causes. This is because of Tea Life, they're doing this marketing strategy so well. Bagus sangat ya. Bila beli satu dapat 4, Masya Allah. Memanglah minum tiap hari. Beli satu dapat 4. The marketing strategy, the promotion strategy, that are the the real thing the alternative yang dia buat Why macam mana boleh buat macam tu? Rupanya Tea Life ni dia baru start startup company. Startup company biasanya dia akan start dengan contoh lah Kalau tak nama Tea Life pun boleh lain lah TT contoh. Dia buatlah promotion dulu in order for people to know company dia So what are the alternative possible solutions ataupun ada masalah tak kira lah. Kadang-kadang issues ni dia boleh jadi issues sebab tu sebut issues and challenges. Boleh jadi positif atau negatif. So successful. Why so successful? Fail terus. Why dia fail? Dia boleh jadi positif atau negatif. Bukan semua sebab problem ke negatif terus. Memang betul ada negatif tapi mungkin yang kamu kaji tu dia memang ada kejatuhan dia. Sekarang dia dah maju. How you maju jaya? Boleh kaji macam tu. Kebaikan apa kejayaan. How dia berjaya? Boleh juga dalam bentuk tu ataupun macam mana boleh gagal? Boleh juga. What are the things yang you buat ni sampai you bankrupt, sampai customer lagi? Dulu kita ada pekerja, kita tak check pekerja tu betul-betul. Pekerja tu pengotor. Goreng mi, tangan baru je lap meja guna kain buruk tu. Cucuk-cucuk, lepas tu goreng mi. Potong telur tak pakai sarung tangan for example. Itu menyebabkan dia tak berjaya. So itu maksudnya apa? Bila kita nak bagi solution, therefore when you hiring human resource. When you hiring somebody or your staff, you need to do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bagi dia solution. Itu sebabnya pelajar kena jadi apa ni? Consultant lah. And then make a decision Daripada 10 ini saya sarankan, I suggest that you choose 3 the most thing that you can do to manage your staff. Yang pertama, tengok resume dulu. Dia pernah kerja kedai makan tak? Itu perkara penting lah. Dia ada 10 tapi yang penting ni make a decision Ada 3 yang penting utama. Lepas tu disusuli dengan 2 lagi to support your decision. Contoh kita boleh consult bagi orang ini dia caranya tuan, ini dia caranya cik, macam tu. Formulate strategies to implement this decision. Sudah ada ni macam mana nak implement the decision. In order to do this, you need to put this dalam bentuk apa? Kan kalau kita pergi hospital kan dia ada duduk dalam satu frame tu kan. Procedure dalam bentuk apa? Flowchart belajar kan dekat AIS kan, flowchart nombor 1, step nombor 1, iklankan. Nombor 2 apa? Formulate strategi. These ada strategi berbentuk dah. Mungkinlah sarankan dia buat poster ke, sarankan dia print out pamphlet ke bagi kat staff supaya staff tahu jangan main-main nak hire staff, we must follow this rules. Baru je keluar version 1. Tahun depan version 2 pula. So the procedures keep up the company keep up enhancing the procedures to hire staff for example lah. Mungkin boleh bagi dia setiap 6 bulan kena enhance your procedure untuk hiring staff. Kalau masalah yang kita start tadi jumpa ialah
dari segi hiring kan. So macam mana tiba-tiba dapat yang hiring punya masalah hire. Kita nak ambil orang bekerja ni. So how kita dapat masalah tu? Kita dah tanya dia, kita dah interview dia ya. Dia kata itu tak berjaya sebab apa? Kerja dia malas, datang kejap datang tak datang. How to handle that? Itulah solution yang kita nak kena bagi kat dia orang lah. Tapi cara penulisan tu tak bolehlah tulis gitu je. Kita kena tambah dengan supporting documents daripada interview, daripada pamphlet dia, daripada apa yang dia ceritakan, daripada background. Kita dah tengok dulu dia macam mana, sekarang macam mana. So benda tu analisis lah ya. Principles of a case study. Principles behind the case study method apa ni? The best lessons are the ones that we teach ourselves through our own struggles. Ya, betul lah tu. Ya. Working through a problem to understand better the concepts and principles is more beneficial than just listening passively to a lecture macam saya cakap sekarang. Ya, bila saya cerita, saya try to give you some examples but still dia takkan ada soul, feel tu tak ada sebab Anissa, apa tadi namanya? Omar, ya, siapa tadi? Amar, tak pergi sendiri. Bila kita pergi sendiri buat, kita akan rasa susahnya. Dia tak nak cakap, dia marah kita lah. Macam-macam dia. Kita rasa sedih, dia cakap happy lah. Dia kata dia nak, esok dia nak interview. Kita tak siap lagi interview kan. Tak apa lah, malam kita stay up. Banyak benda kita rasa kita boleh buat sendiri baru rasa, wow. This is something yang, we learn something lah ya. Nabila tak sabar. Bila identify problem, kita dapat ni. Dia cakap ni jumpa dah bila dia interview ni. Kita check balik, rupanya macam ini ya. So just listening tu biasanya tak begitu impactful lah ya. I just can give you some lecture share experiences lah during master study dulu. Saya buat di hospital and it's very orang kata struggle for me lah ya. I did my case study 8 months, nearly to one year lah, 8 months and a half macam tu lah. 1 year try to obtain access negotiation almost a year and then baru buat interview. Tapi yang tu untuk study yang ni lah ya, yang korang ni just simple thing, insyaAllah boleh ya. Kemudian bila nak pergi tu kita jumpa dengan macam orang ya, so dia tak nak layan, dia lari tu saya cakap tu macam kita ni tak ada depan dia ya, dia tak layan kita, so sedih. Siap boleh kata, can I say no? Dia termarah kita ya, so that are the things yang saya simpan. Bukan marah nanti jumpa kau jaga, kepuk kepala, depan ni jaga, bukan macam tu. What we need to kata apa? Be perseverance and determined. Tak apa. Alhamdulillah, ini cubaan untuk saya. I must do this. I try department lain. I try department lain and alhamdulillah I've got almost I think 40 participants. Memang susah memang susah. I do everything until night. Saya tunggu dia habis kerja. That doctor, emergency doctor, saya tunggu sampai dia pejam mata sambil bercakap sebab dia sangat penat. But still saya sangat appreciate dia. This is how you handle the situation. You must appreciate that person. If dia bagi 1 atau 2 ayat pun mesti say thank you so much. Your feedback sangat bermakna untuk kita. Bila kita bagi macam tu, say thank you, we appreciate them. We kata apa, hafal nama dia ya. Kita bersama Mr. Cik bukan macam tu. Encik Azmi ya, kita dapat tangkap, kita sebut Encik Azmi, ada saya. Instead of Encik Malay. So that's kata apa, how you develop your skills. Itu saya bagi contoh lah ya. Boleh banyak lagi pelajar boleh cuba sendiri ya. You try your own. Masa sekarang ialah masa eksperimen ya. Saya selalu sebut masa untuk eksperimen. No right or wrong. Mesti follow the procedures. Cuba, try your best. But buat dengan happy ya. Masa kerja tak boleh. Masa kerja nanti bos akan marah. Bos akan kata tak betul. Akan terminate kita barangkali kalau kita buat memang salah sangat. Tapi masa belajar, buat salah, ada ke saya nak bedal? Tak ya. Ada ke saya nak punish? No. Ya. Ada ke saya nak? So waktu ni lah kita bereksperimen ya. Waktu ni kita cuba, kita nak bercakap, kita nak tanya, kita nak tulis, kita nak semua nak buat. Sebab masa sekarang buat salah pun tak apa. Betul tak? Gitu. Ya, saya dulu belajar gitu juga. Terkira pun nak kata saya tanya banyak ke, nak kata saya dia ni tak apa-apa ke, suka hati. Yang penting saya cuba. Ya.
Itu korang kena belajar benda tu. Sajalah bagi orang kata apa, semangat-semangat sikit ya. Types of case study and its format. Apa dah ni ya? Pukul 10. Lebih ke 12 kan? Types of case study and format, apa dia type dia ya? Apa jenis-jenis agak-agak. Dia boleh berbentuk dalam video, tak boleh nak tekan ni. Bentuk dalam video ya, bentuk dalam penceritaan. Tengok tak, saya kalau pernah belajar dengan saya, dulu kita pernah belajar dalam apa tu, apa tu? Business ethics kan. Contohnya video wawancara 360 or 60 hour, pasal 60 hour pula, 60 minutes pasal apa tu? Deep water horizon ya, oil and gas punya ni case. One case that oil rig tu yang meletup tu until now ya, BP, masih ingat kalau siapa yang with me last semester, I think last year kot ya. Dia bercakap wawancara tu, kita faham case itu. Case tu berkenaan apa? What happened? Dia sampai pergi kepada environmental impact. Ya, sampai sekarang minyak yang dia salah apa tu? Pendek cerita, dia tak mengikut prosedur keselamatan ya. So this is safety issues. Dia tak ikut keselamatan, that very orang kata apa, patut perkara pertama sekali buat, dia tak ikut. Habis minyak tu boleh tengok dia ada satu movie yang betul lah ya. Siapa yang berlakon tu? I can't remember lah pelakon yang handsome tu. Nama apa tak tahu. Ya, pelakon tu boleh tengok cerita tu, Deep Water Horizon ya. Macam mana terbakar atas pelantar, minyak bersombor-sombor sebab apa, dia punya pressure is too high until the apa panggil, tempat tutup, patutnya dia tak tolak laluan dia masuk dalam pipe tu kan, tapi bila tutup dia boleh tolak apa dia, benda yang apa tu, Allah kalau boleh tunjukkan best, apa tu dia punya tempat tutup minyak. Bayangkan minyak warna apa, minyak crude oil, minyak yang kasar tu, hitam betul kan, melompat minyak tu macam kena siram ya. Terus macam mana orang kalau ada kena siram dengan minyak petrol, minyak raw, bukan petrol, raw punya tu, dengan api terbakar, memang ramai yang menemui kata apa, ajal lah ketika itu. And then how that yang bercakap tu ialah dia punya apa panggil, supervisor yang dah bagi tahu tapi orang tak nak dengar. Dia lah yang bagi wawancara tu. I think dia ialah sebagai whistleblower yang bagi tahu ke sebenar, dan dia kena pay the price, the company. Until now kalau boleh tekan atau Google Deep Water Horizon, still impact dia kepada penyu laut ya, karang laut. Nak bersihkan minyak, macam mana agak-agak nak bersihkan minyak yang begitu berapa area yang besar ya. How they want to do that? Of course akan incur cost, dari segi kos, kerugian, kematian, compensation, masalah wildlife, masalah ocean punya ni, environmental effect lagi apa lagi, sustainability terganggu lah ya, company tu tercalar image. Itu benda-benda yang kita boleh belajar daripada berbentuk apa, video ya. Itu contohlah. Cerita kita buat ni research case, teaching case, retrospective yang tadi saya sebutlah yang sebelum ni kan, macam mana dia berjaya sebelum ni ya. Decision forcing unfinished case yang kita dia cerita, lepas tu kita kena fikir sendiri. Macam mana agak-agak contohnya deep ocean strategy, deep ocean apa tu, yang saya cerita tadi tu. Contohnya dia punya minyak tu kan dah penuh dekat lautan tu. So agak-agak sekarang macam mana? Kita tak tahu kan. So unfinished benda tu, tak tahu still now. Macam mana agak dia nak bersihkan laut dia, dia punya minyak tu bayang bergeleng-geleng, boleh check dalam Google. Just tengok gitu, tengok dasar-dasar ya, dengan berapi-rapi masa hari tu lah, tapi still sekarang kesan dia ada. So how they handle it now, benda yang unfinished ya. So macam mana, you need to come out with the decision lah. So masa sekarang ni mungkin ada hebat solution hebat ada, contohnya macam zaman dulu kita tak boleh nak masuk dalam, katalah masa jatuhnya kapal terbang MH apa tu kan, nak cari dari laut kedalaman tu, kita kalau zaman dulu tak ada apa, ya Allah, apa ke nama benda tu? Satu alat tools untuk kita turun ke bawah, because the pressure is so high, nanti kita boleh berdarah hidung dengan telinga, mati terus. Sebab the pressure so high, kita boleh turun ke dalaman 1,500 meter pun dalam, pingsan gitu ya. Walaupun pakai apa, kita diver kan, kita pakai tu, kalau siapa yang suka diving, dia ada kedalaman tertentu and you need to go and dapatkan lesen barulah korang pergi dive kat bawah tu. Bukan sesenang ya. Dia akan menyebabkan kamu pening. Ya, my brother dia suka diving. That's why I know lah sikit-sikit lah ya. Bila dia suka diving, dia kata masuk dalam tengok penyu. Memang suka tengok penyu. Dia dah pandai lah, dia ada lesen. Tapi boleh juga jadi macam nak pitam kat dalam tu. Pengsan terus. Sebab apa? Walaupun pakai oksigen, the pressure, air current dalam water tu berbeza.
So bila zaman sekarang mungkin ya macam saya sebut tadi unfinished kan. Mungkin dulu kita tak boleh turun tengok macam ada debris apa apa tu kapal terbang yang hilang tu kan, dia punya apa pieces of apa tu tak boleh cari sebab terlalu dalam lautan Hindi tu. So now dulu tak boleh, maybe now ada certain tools atau benda machine tu yang boleh turun dalam laut guna robot tu. Saya tak ingat nama dia apa, nanti saya cari ya. Saya suka cari benda macam tu. Ya, so dia gunakan tools untuk dia tu, so dia akan jumpa nampak, oh sampai boleh nampak. So tak payahlah manusia yang turun ya. Ya. Apa saya cakap ni? Itu ialah maksudnya unfinished yang masa sekarang ni solution ni menggunakan robot. Kalau dekat Terengganu contoh paling senang je macam dia kat Uniza. Orang nak grad kan, takkan nak tunggu sampai bertahun-tahun tak grad because of the COVID. Therefore kita gunakan apa? Guna apa? Nak ni, nak apa? Nak grad juga. Ya? Ada jawapan? Macam saya cakap seorang je ni, mana chat. Online kan? Online ya. Ataupun dia buat muka korang je keluar, lepas panggil nama seseorang, kira grad lah tu, macam gitu. Ya, ataupun zaman sekarang tak payah pakai orang dah, robot tolong bagi tu kalau datang lah ya, physically. Ya. Boleh tu, korang dengar ke saya bercakap ni, ke saya bercakap seseorang je? Risau juga ni. Okey, boleh? Boleh ke? Anira? Anira okey ke semua dah tertidur? Elmira? Farah? Fatah? Okey ke? Okey ya? Ke lain tak? Okay, madam. Okay, Alhamdulillah. Thank you. And then ini apa benda ni? Saya dah buka ni nama ni. Format lah. Format tadi bentuk live, printed format ni tak ada apalah. Just untuk your kata apa? Pengetahuan je kan ya. Contohnya kalau kat YouTube kita tengok dalam bentuk wawancara ya. Lagi contoh apa? Contoh kalau tengok zaman dulu kalau kata pernah tengok tak ni? Kita panggil nuklear tak. Dulu masalah kalau katalah tanah runtuh ke apa ke kan. So bentuk tu dalam bentuk TV3 punya report berbagai bentuk lah multimedia. Game saya tak tahu game bentuk macam mana. Oral ni macam mana cerita kot ya. Ni contoh-contoh lah ya, bukan ni tak masuk dalam exam ya. Ni tak ada. Ni just untuk pengetahuan, just cerita supaya kau dapat idea ya. So reminder ni, remind apa pula ni? A case study not usually well defined in terms of facts and figures ya. Selalunya kadang-kadang kita penceritaan tu tak semestinya ada gambar nombor-nombor je ya, tapi kita boleh kaitkan. Contoh macam tadi Deepwater Horizon tadi. Ya, dia mungkin cerita pasal kesilapan tu tapi automatik otak kita akan tahu, of course kalau benda tu meletup macam itu and this company is so big, so huge, of course the financial aspects akan beri kesan pada financial aspect lah, dan negara tu punya image also, and the person who take charge for that company and the security or safety punya kata apa unit akan berhadapan dengan masalah. Bukan semestinya benda-benda berkait dengan fakta tertentu atau figures lah, itu bukan macam tu ya. Okey, lagi nak about a situation with a specific solution. Apa sebenarnya benda ni ya? Okay, study not about a situation, not written to illustrate the correct or incorrect. Saya akan betulkan benda ni ya. So ini pun nanti saya alihkan chat dulu. Not written to illustrate the correct or incorrect way of handling an administrative situation. Ginilah ya, tak payah nak tengok benda ni. A case study is actually orang kata apa, it can be anything. Macam saya sebut tadi tentang pakcik yang bawa plastic bag. It can be Deepwater Horizon is so huge that company BP, pernah dengar BP? So huge, the company is so huge. Or T-Life tadi kata memang buat franchise. It can be a person, a case study of a person. This child, this autistic child, how dia ni kan macam mana dia bangun tidur, dia start life dia, apa sebenarnya kelebihan dia. The case study can be sama ada person ataupun organisation ya, boleh berbentuk demikian ya. And not usually, selalunya tak semestinya fakta saja atau figure saja. It can be dalam bentuk apa penceritaan dan sebagainya lah ya. And then dia kata solution with specific solution, tak semestinya juga. Saya rasa begitulah maksud dia. Kalau pada fahaman saya lah, case study ni selalunya dia kadang-kadang mendatangkan orang kata lessons learned tu. Solution kita boleh bagi juga, but the lessons learned contoh macam tadi lah, apa yang kita dapat daripada pakcik yang jual tu tadi, ataupun pakcik tu nak lintas jalan, semua orang duduk berhenti, duduk tunggu pakcik tu jalan.
Tapi tak ada seorang pun tu keluar daripada kereta dan pimpin tangan pakcik tu tolong ambilkan barang dia ke apa ke. Atau tolong tahan kereta lain daripada tu. Ada tak? So that's how you learn something. Lessons learned. Kadang-kadang tak perlu tanya pakcik, solutionnya pakcik. Bila pakcik nak melintas, pakcik kena tengok dulu bas kiri kanan. Tak payahlah nak bagi solution kat pakcik tu. Dia memang nak minta jalan kesian dia. So tak semestinya kita bagi solution, but lessons learned. Bila kita pimpin tangan pakcik tu, lessons learned kepada siapa? Kepada diri kita dan orang lain yang duduk dalam kereta dan motor. Tengok, ya Allah, aku tak pergi tolong. Bukan marah tak tolong, tapi at least anak kecil dan kita pun tengok. Ataupun anak kita, anak kita, adik kita ke, kakak kita ke siapa. Bagus adik aku ni, pimpin tangan pakcik. Banyak jasa ni. Jadi budak kecil pun boleh belajar lessons learned. Itulah lebih kurang. Okay. And of course kena ingatlah bila case study tak ada right or wrong. Bila bagi answer takut nak jawab takut. Kalau doktor tanya tak nak jawab, buat senyap dia buat tak tahu. Tak boleh, jawab je. Tak ada right or wrong. Depends on your situation kan, saya sebut tadi. Boleh kita kata salah dia pergi tolong pakcik tu tak? Kalau tak tolong salah ke? Mungkin dia tak boleh tolong sebab kaki dia sakit. Kita tak boleh bersangka buruk. Ibaratnya gitulah. Bukan gitu Maksud saya ialah tidak ada satu yang betul atau salah. Bila nak kata korang pilih yang betul, kenapa betul? You must ada your hujahan. Based on the case, based on the interview, based on your analysis. You kata betul because of dah. Okay, kalau salah, you rasa this is incorrect. You cannot do like this. Bila macam ni, akan jawab macam ni. Why? Because of this. Why? Okay. Itu. Next, apa lagi? Why you should, apa ni? Padam dulu. Tak nampak. Why you should fall in love with a case study? Kenapa tiba-tiba kena berkasih sayang case study ni? Why you should, orang kata apa, belajar benda ni Why? Tadi sebut dah. Apa yang kita nak, inilah dia. Mungkin kita tak perasan benda ni, but this is the one yang intangible thing memang kita tak nampak. So that, kita malas nak buat. Kita malas nak kita bukan malas, kita jadi macam bila kita tak ada nampak benda tu tangible, betul tak? Kalau bagi hadiah macam mana? Kita rasa kita nak hadiah kan? Birthday nak dapat ni hadiah besar, kotak besar, suka. Tapi cuba bayangkan kalau mak kita doakan kita. Pernah tak kita appreciate? Semestinya, cuba. Apa punya betul? Semestinya doa mak lebih utama kalau ikutlah. Kalau saya nak ada 2 adik anak, tu pun nak juga. Apa salahnya kan? So what we need is what? Benda intangible thing ni, sharpen your analytic skills. How you, lagi beberapa minit kita akan tamatkan kelas kita dulu kalau dah lama. How you sharpen your analytic skills. Analytic skills apa? Analisa. When you get that, macam tadi lah. So kalau kita orang duduk jauh macam mana? You need to sharpen your analytic. So what happen? If cannot do this, you do this. If do this, what happen? Tak boleh, you do something. Plan A, plan B, plan C. Tak boleh, balik plan A balik. Kalau tak boleh, plan A plus 1. A, B, tolak C. Contohlah. And a process a student's own experience. Process a student's own experience. Apa ayat ni? The lessons of experience are tested as different participants present and defend the analysis. Each based on different experience and attitudes. Kalau boleh saya bagi tahu macam ni je lah kan. Satu, untuk bantu meningkatkan your skills, your analytic pemikiran. Your ability to analyze, your ability to think critically. And then you gather own experiences. Like before, wisdom cannot be taught. Bila tak boleh diajar, jadi kita kena gain or obtain the experiences your own self. Own self maksud buat sendiri. Macam contoh budak kecil baby, kita tak rasa pun dia automatik dari baby merangkak tiba-tiba berjalan terus. Berjalan berlari terus. So kita hanya guide, tapi yang makan berlari, yang akan pijak kaki, jatuh bertatih, jatuh berdebuk-debak, benjol kepala ialah baby kecil itu. Bayangkan baby kecil pun berani, apatah lagi kita. So own experience masing-masing. Dari kecil lagi kita dah melalui benda ni experiences susah senang waktu baby. Kalau ada mak kita simpan gambar kita kecil berjatuh benjol semua tu simpan itu menunjukkan bahawa kita mengalaminya dah dulu Ground theory in reality. How to determine what the real problem is and to ask the right questions. Ground theory. Maksudnya ini ialah kita dapat benda tu hanya tahu sekadar mendengar ataupun lah memang sedap tapi now kita are going to study that company, that franchise ataupun ni entity to orang kata apa, identify what are the problems, how they are doing that, do the operation so successful. Kita cari benda tu, kita tanya dia. So kita bukan sekadar teori. Kalau kita belajar lebih tinggi lah, teori ni
Maksudnya abstract. Contohnya, contoh apa teori? Teori apa nak guna? Teori motivasi dah, motivasi. Kalau buat ni saya bagi hadiah, semua nak jawab kot, no? Kemungkinan lah dia punya hipotesis teori je begitu. Biasanya kalau kita bagi apa? Kalau saya setiap kali kata, okey saya bagi ni hadiah, kalau dia berjawab, mesti nak jawab. Cuba kalau tak ada hadiah, macam mana? Tak jawab, tak apa, tidur je. Ya? Dia benda tu ialah kebiasaannya begitu. Tapi betul ke? So kita kaji dia relatif. Rupanya ada sebilangan pelajar, dia tak perlukan hadiah. Dia tak perlu saya kata saya ada hadiah, saya bagi makan penuh. Tak ada, tak perlu. Dia memang automatik nak jawab. Ada yang macam tu. So in reality, not always the teori akan yang kita rasa bila hadiah dia akan jawab. Tak semestinya betul benda tu. Kita kena argue ya benda tu. So kita buat teori itu, teori Charles nak cerita. Benda yang kita assume, teori tu benda yang dah ada lah, biasanya begitu. Biasanya kefahaman ataupun kita andai begitu. Tapi tidak semestinya dalam real life ianya berlaku sedemikian. Dia mungkin berbeza, dia mungkin similar, dia mungkin sedikit a bit beza macam tu ya. So case study akan membolehkan pelajar memperoleh these skills, the ability to actually to come up with the exact or accurate, rupanya macam ini ya. Okay, and then accumulate information and knowledge of course lah ya. When you start to embark on your journey to do the case study, of course you're going to accumulate information and knowledge about so many things. Yeah? When you talk about HR, you're going to read on HR. When your friends are talking about maybe operation in IT, so they're going to read a lot of things or knowledge or cases or apa lagi, information or Google about or tengok YouTube pasal IT. So that you come up with the ideas. Sebab idea tu bukan, kalau orang tu betul ditakdirkan mempunyai IQ tinggi, dia boleh keluar lah idea. Tapi kalau tak pun, it's okay. You just go and do some research. Research macam itu. Okay. Okay, next. Apa dia kata? Pasal bring to bear the expertise and experiences observation. Yalah. Daripada apa yang korang dah pernah buat dulu ni, tingkatkan lagi. Dulu saya pernah jadi MPP. Saya dulu pernah present dekat tu. Saya memang suka bercakap. So, how are you going to use that your ability yang dulu tu untuk buat tugasan sekarang? Each member bring to identifying the central problems in the case, analysing them and proposing solution is as important as the content of the case itself. Tak payah baca lah. Setiap member akan bantu. Bila kita buat dalam group, kita jadi apa? Tak ada, seorang-seorang kan fikir. So our friends also akan think together. You have your own perspective. I have my own perspective. I'm going to deliver. Okay, this is the one that I think very good. Ataupun we need to consider this. Or your friend will say, I think we should add some more about this. And then kawan tiga tu, I think both of you are not tak bagus. I have my own idea. I think we should do like this. And then kita discuss together. Benda tu akan apa? Daripada seorang-seorang fikir dapat satu je, kita dapat 3, 4, 5, 6 information or knowledge. Lepas tu kita apa? Datangkan dengan solution. Which one kita kena pilih? Yang mana satu ya? And how to deal with common problems. Interdependency. Sebab tu perlunya kumpulan lah. Ya, kalau seseorang pun boleh juga, but you need to read a lot of articles, research, do some research, magazines. You need to tengok YouTube. Sebenarnya bukan tengok game je. Boleh, it's okay. You nak tengok games ke, nak baca apa ke, majalah ke apa boleh. Tapi bila sampai pada benda ni, cari yang bersesuaian. Ya. Dia benda ni kan kita kena balance lah. Ya. Pelajar boleh main, boleh apa. Tapi bila tiba waktu belajar, fokus. Ya. Case study helps you learn, at the end you could develop your own competencies. Ya, itu betul. Competencies ni apa? Kompetensi itu bukan sekadar skill. Skill contohnya, mak kita pandai potong bawang. Selain mak pandai potong bawang, mak pandai buat apa? Daripada mak masak biasa tu, rupanya mak kita dah biasa berlatih, praktis masak, buat kuih, buat itu, buat ini. Akhirnya, mak kita buka catering dah. Itu maksudnya daripada biasa-biasa terus jadi skala besar. Daripada skills akan jadi competencies. Why? Macam mana? Dulu saya memang kalau ikut tak pandai bercakap ni. Ya, cakap tu bergegar tangan semua. Pening kepala. Okay? Nak cakap tak boleh. Mulut tak keluar. Tutup diam mulut. Bukan mulut. Mulut tak keluar. Suara tak keluar. Tapi macam mana boleh jadi boleh? Because we practice. Practice make perfect.
Kita praktis sikit-sikit dulu. Tanya soalan. Datang hari ni, ya saya datang, itu je jawapan dia. Sikit baru ya. Itu pun dah seberdebar kan. Tapi next class, siapa nak jawab, saya nak cuba jawab 2 patah, 3 patah. Jawapan dia ialah saya gembira, gini-gini, sikit je. Lepas tu next class, saya nak terangkan, dia dah start ya. Dah start. Itu kita praktis. Kalau tak praktis langsung tu saya bimbang ya. So next, ini hari pertama tak payah jawab lah ya. Hari lepas yang akan seterusnya bila saya tanya, minta tolong pelajar, tolong jawab and then discuss together dengan saya ya. Tak ada salah, tak ada betul. Enjoy yourself dalam kelas ya. Itu saya nak ya. In order to obtain the competencies. Kompetensi ni skill apa? Semua skill tu kita blend together. Bukan sekadar bercakap je. Bila bercakap dengan bahasa badan, dengan cara bercakapnya, dengan penulisannya, semua sekali gabung together baru jadi competencies. And you are capable of being a good student and a good worker insyaAllah lah for your future ya. Macam itulah. So macam nak buat? Waktu sekarang kena start discuss with friends. Do mind mapping ya, on your own individual punya ni, mind mapping ya. Okay, what should I do now? Number 1, number 2, number 3. Tulis ya, catat. Engage in class and instructor ya. Dalam kelas pun bila saya tanya jawab, kalau tak jawab dekat chat. Just try your best whatever you can ya. You have tangan, you ada minda, you ada mata, you ada telinga, you ada kaki, jari ada, semua lengkap alhamdulillah. Why not we use it for the benefit tu saya ke? Tak. For your own benefit. Saya dapat apa ni bila Fatah tiba-tiba bercakap ni, ya dia terang gitu begini ya, untuk akan datang lah. Ya, Fazlina Salehin begini doktor, I think this gedar-gedar ya. Itu untuk saya ke saya dapat lepas ni saya masuk dapat hadiah? Tidak ya. Untuk pelajar sendiri. InsyaAllah bila pelajar try to encourage yourself ya. You don't give up. Try. Memula macam tak tahu pula, tiba blank. Tak apa blank, saya bagi dulu rehat. And then you try again until sampai satu masa, saya harap bila di akhir saya yang harap ya. I don't know about your expectation lah for this subject. Tapi untuk saya harap lah pelajar boleh dapat sesuatu daripada ni untuk tingkatkan at least kalau tak banyak sikit pun jadilah ya. Your personal traits, your competencies, your abilities ya. Your skills, your knowledge, your experiences ya, bertambah ya. Ask questions ya, macam tadi ramai tanya, alhamdulillah ya, bagus. Tanya tak faham, ni sana tak faham, boleh buat macam ni boleh, macam boleh tak boleh, tanya ya. Do a lot of reading, sampai mana benda malas lah. Kalau malas buat reading, guna apa? Kita suka apa? YouTube kan? Cari dekat YouTube yang berbentuk movie. Sesekali kena baca jugalah, tak boleh tinggal sebenarnya reading ni ya. And practice some cases. Of course we need to practice. Sebab apa? Kita nak tailor kepada, nak match dengan kita punya baca semua benda kita baca, tapi kalau kita tak buat teknik menjawab, number 1 buat macam ni, number 2 macam ni, kita tak biasalah walaupun kita ada banyak ilmu, tapi the steps kita tidak gunakan betul-betul untuk the case. Bila saya buat prosedur macam ni, kena buat macam ni, kita follow lah. Tapi idea tu dah ada dah ni, ya. Tinggal lagi kita practice untuk buat case tu ya. Untuk complete the case kan, untuk write, untuk cari proposal tadi, dah cari company dulu, and then cari problem, and then cari solution, kita lengkapkan case kita ya. Itulah yang kita kena buat dalam ni projek nanti. And how discussion help a student learn. Macam biasalah. Encourage him or her to take a position. Saya dah buat lah semua ni, dah encourage korang semua dah. Ya. Untuk defend, I just can tell lah apa benda yang student patut buat ya. In order for you to learn to your maximum, to utilize your skills, to utilize your bakat yang terpendam, I only can, orang kata apa, ni lah listkan bentuk ni. Ya, benda ni lah saya boleh cakap je, tapi yang buat tu belajar. I help you, I guide you in order for you to develop your skill, in order for you to develop your presentation skill. Kita akan lalui ni sama-sama dalam kelas. Ya. Oh, student get most out of the case method. So apa yang kau boleh dapat? Prepare fully, discuss the case issues with other student. Ni benda yang biasa ya, tapi kita kena buatlah untuk in order for us to betul-betul dapat sesuatu daripada case apa yang kita belajar dalam case study ni, integrated case study. You need to prepare yourself ya, baca. Kalau saya minta baca, tolonglah baca. Bila saya minta jawab, cuba menjawab ya, begitu. Kalau tak ada idea, kita paksa otak kita untuk berfikir, ambil pen dan just conteng-conteng di kertas, insyaAllah idea tu akan datang. We need to have some techniques in order for us to stimulate the brain. Sebab apa? Nanti bila pergi nak cari kerja, orang tu akan tanya,
I tengok your resume you suka main sports So apa yang uniknya you ni main sports ni? Apa yang bezakan you main sports? So jadi main sport you nak minta kerja ni? Macam mana nak jawab? Ada jenis interviewer yang agak provokatif dia suka provoke. So macam memanglah saya memang suka main tu. Saya main gitu-gitu je masa hobi-hobi je. Kita boleh cakap macam tu. Terus dia tak nak ambil kita kerja. Kita boleh jawab apa? Of course, by participating in sports, I'm able to what? I'm able to develop my skills. I have my friends, colleagues yang sama-sama bermain basikal. And we pergi pada tournament, for example. Kita ada preparation in doing that. So we need to be able to manage ourselves. Management skill kita ada. So dia kata, bagus budak ni. Bukan main sport saja je, tapi dia tahu apa dia buat. Itu. Saya biasa je main, aku tak nak dengar lah. Sebab tu benda-benda kita buat, kita kena tailor, kita kena dapat belajar sesuatu. Selain main sport apa lagi? Menang atau kalah kan? Kalau kita menang competition ke kalah ke, kita how to handle your emotions. That's what I learned during I participate in sports. Bagi tahu sesuatu yang bagus. Therefore, when I'm able to manage my emotions, apa dia? Menyebabkan saya seorang apa? I can say that I'm a balanced person. I have a quality of life. Kan? I can balance my work-life balance itu. Antara kerja dan juga if I feel stressful, so I go to enjoy atau go to the gym. It means that after I go to gym, of course, lepas tu saya akan fokus on my work. Lepas tu bos tu cakap, ini yang aku nak cari ni. Bagus dia ni. Kalau kita bagi kerja, awak tahu kerja kat sini banyak? Tahu sah? Tahu. But that's fine. InsyaAllah. By saya pergi gym kejap je, masa stres, kejap lagi saya masuk je kerja, kebabur perform. Itu. How we handle the situation. So benda macam ni, macam mana boleh cakap, nak bercakap macam tu, macam mana? Dengan kita practice, dengan kita tahu apa kita buat, we know what we do. We prepare ourselves. We actually talk to many of our friends. Friends and previous friends, alumni kita macam mana kerja macam tu, macam mana kita tahu how to handle things. Participate and share related experiences, of course lah. Kalau ada experiences boleh share. Contohnya Omar. Omar last time you went to MIA kan, to present the proposal for the interview kan. So Omar have a lot of experiences lah. Having to say that you are so young, but you have that opportunity to go. So yang lain is okay, walaupun tak pergi, but you can ask Omar, or Omar can share your knowledge, your experiences on how you pergi situ. How do you feel? You are nobody lah, mungkin kita kata macam kita ada Uniza, bukan kita kata merendah diri, tidak. Tapi kita budak baru belajar, kita katakan. But that's fine. Apa yang saya pasal hari tu, you just do your best. People will tell you macam-macam, but kita insyaAllah when we prepare fully, we prepare appropriately, kita dah prepare semua, dah buat usaha, kita tawakal lah lepas tu. We do all out, kita buat present ni. Saya dengar yang last time, Omar did very well kan. Itu Omar lah, yang lain saya tak dengar lagi kan. Mungkin kita boleh share your pengalaman aktivitis Iman, Hadi, Fatah, ramai kat sini kan. Proposal kita diterima, Alhamdulillah but because of because of the COVID, kita tak dapat buat lah. But anyhow, that proposal documentation kita baik, Omar ada the experiences, you can share that knowledge with your adik-adik yang junior. Cerita kat dia orang. Sebab apa? Benda tu, dia tak dapat macam saya kata tadi, intangible, that feelings, that skills, that questions when people ask you, dia punya gestures, dia punya muka tanya tu, cara dia, environment waktu tu, tegang ke, environment yang memang takut ke, berdebar ke, yang itu siapa yang rasa? Omar and Aidit. I think Aidit kan yang pergi itu. Contohlah saya bagi So this is all the skill. Kalau kita tak berpeluang pergi, kita belajar dalam kelas. Therefore saya selalu pesan saja nak belajar boleh mampu communicate, mampu bersama saya untuk belajar ni, buat yang terbaik. Nak share saja Saya very open. I'm not going to punish you ke apa, tak adalah. I want you to talk, bercakap macam kita berkawan lah. Boleh ke nak baca ni? Boleh ke? Cakap, tanya je lah saya jawab je Kalau saya tahu, kalau saya tak tahu, saya pun tanya korang juga So we learn together. Bukan saya seorang je, semua benda saya tahu tak Saya juga still membaca until now. I prepare for your class. Seperti benda yang sama.
So every people kat dunia ni mana ada semua benda dia tahu ya. Sebab tu kita kena masuk universiti. Sebab tu kita kena pergi sekolah. Sebab tu mak kita marah adik kita kalau dia tak baca buku kan. Pasal apa? Pasal kita kena belajar ya. Sepanjang hidup kita kena belajar. Belajar baca Quran, belajar mengaji, belajar sembahyang, belajar sekolah. Belajar apa lagi? Belajar hormat ibu bapa. Ya, mesti COVID kena belajar apa? Belajar SOP ya. Sanitize belum ya, kata adik. Pergi basuh tangan, makan basuh tangan. Pesan lah. Adik kita kecil dia memang tak reti tapi kita bagi dia pelajaran. Dah basuh tangan belum? Belum. Tak boleh makan. Pergi basuh sekarang. Macam tu. Itu ialah skill ya, skill kita jadi kakak leader ya. Ngap dia makan ayam kan. Makan. Baca bismillah tak? Lupa. Letak dulu ayam. Baca bismillah. Gitu. Ya, lama-lama adik kita automatik ya. Ayam dia tak tahu lagi dia basuh tangan duduk congok sebenarnya. Tangan dah basuh ya. Tak ada tangan dah baca doa ya. Automatik. Pasal apa? Practice make perfect. Kita pun lepas tu senang. Pasal apa? Kita punya style kita ajar adik kita penuh kasih sayang, berjaya. Itu contoh lah ya. Apa yang saya cakap ni? Decision making skills, benda-benda ni ya. Application skills, provide opportunity for you to practice using tools, teknik. Ya, ada teknik lah. So macam ni nak search dekat library nanti, database, nak cari Google dah reti kan, tekan dia tu keluar semua kan. Analytic ni, itulah tadi, analytic number 1 tu ialah berfikir ya. Decision making, okay, how to decide? A ke B? Benda ni akan digunakan masa kerja nanti dekat rumah kita juga. Nak marah adik ke nak ajar dia elok-elok? Nak marah ke nak keluar hutan ke apa? Mana sesuai? Adik kita baru 3 bulan nak keluar hutan dah. Sesuai tak? Babak ni kan, adik kecil mah buat dia. Tak faham apa kakak cakap. Bukan gitu. Ya. Kita tengok sesuai. Ya. Bila adik tu boleh bercakap, pelan-pelan kita explain. Kalau tak basuh tangan, nanti tangan hitam. Ya. Dalam tangan tu tengok hitam. Dalam kuku tak potong. Potong tu basuh tangan sebab kat tangan nanti ada kuman. Tahu kuman bakteria? Mari nak tunjuk. Tunjuk kat dia dalam YouTube. Mesti dia suka. Sebab budak-budak suka tengok video. Itu cara belajar. Mesti dia tahu kuman. Apa kakak cakap ni? Kuman. Dia tak tahu. Dia ingat aiskrim kuman tu. Ya, kita tunjuk kat dia. Kotornya. Jadi dia learn something. Sama cakap orang juga. Ya. Sebab susah kan nak tunjuk kuman. Macam mana nak pergi ambil kuman tu? Takkan nak beli mikroskop pula kan? Jadi senang aja cari dekat Google. Selalu saya buat gitulah dekat anak saya kan. Anak saya faham. Kalau saya kata basuh tangan, it means that tangan dia memang dirty. Ya? Kotor. Kenapa kena basuh tangan? Dia tanya. So kita nak jawab macam mana? Basuh je lah. Macam tu. Tak boleh. Ya? Kita kena ajar dia. Learn. Macam korang juga. Sebab tu saya ajar mesti bertanya. Bila bertanya, kita cuba menyelesaikan. Jangan tinggalkan begitu. Basuh je lah. Kata basuh. Macam tu. Boleh? Tak boleh. Kita kata, kenapa kena basuh? Because of kuman. What is kuman? Memang banyaklah tanya. Tapi it's okay. Dia tengah belajar. Macam kita juga. Cakap pasal budak-budak kecil pula. Oral communication skills. Ya, macam bercakap kan. Boleh bercakap. Can speak in English, communicate in English. Maybe some of you can speak in Chinese, Mandarin, Tamil. And then bukan bahasa saja, language saja. Tapi how you approach people. Terus cakap, cik nak tanya, cik interview boleh? Cik balik kampung boleh balik kampung. Geram kita dengar ya. Assalamualaikum cik. Saya dari teknik ya, approach ya. Assalamualaikum, boleh saya bertanya? Assalamualaikum cik, saya dari Niza. Kami sebenarnya telah mendapatkan maklumat sekian-sekian. Ini suratnya tuan. Sebenarnya kami ingin berbincang dengan tuan lah. Boleh kami ambil sedikit masa, kami appreciate kalau tuan ada teknik ini ya. Gitu. Bukan kita orang dah hantar surat dah gitu. Minggu lepas. Dapat surat. Memang cik balik sekarang balik. Cik tu akan marah lah. Gitu. Geram cik tak apa dah budak ni kan. Aku dah lah sibuk lah dia kata gitu ya. So how you Nurin kau gelak ya? Ya betul ya. Ini benda-benda ni kadang kita terlepas pandang dulu. Bukan korang, saya pernah berlaku macam tu. Saya pergi je minta tantangan. Astaghfirullahaladzim. Sebab kita banyak benda berfikir. So kita tak terlupa. Dia pun kata, kenapa ni? Kena marah lah time tu. Allah sedih menangis saya. Tapi fikir balik betul lah tu. Saya lupa. Rupanya benda ni tak dia ajar. So bila tak dia ajar, kita dah biasa kat rumah kan. Mak kita kata, kan nak makan dulu kan. Kita makan je kan. Kita buat dek je kan. Kita tak adalah nak minta-minta ke apa. So kita tak biasa bercakap dengan orang yang lebih berpengalaman, orang yang duduk di office ataupun you talk to your supervisor. So how benda tu semua benda kena belajar. Kita tak boleh. Ni tak faham, tolong terang boleh? Tolong terang.
Tegang boleh, tegang. Orang tu dah sibuk kan, kita kena ada mukadimah sikit. Kat Malaysia ni lah kalau kat overseas lain sikit lah. Overseas very blunt very bold. Kalau kita ada masalah, kita just cakap macam tu. Kat Malaysia dia kena macam mukadimah sikit. Assalamualaikum Tuan, Alhamdulillah Tuan, saya dah dapat approval gini-gini macam tu ya. Betul lah. Baru Tuan dia kata, saya ingat. Macam tu. Ya, ada surat tu sampai dah. Boleh. Duduk. Macam tu. Tapi kalau Tuan, interview boleh hari ni. Awak siapa kena marah terus. Time management skills. Okay. Sebab tu kena time management. Kita kena present proposal ni minggu keempat. So bila kita kena prepare? Minggu ke-10 lah. Memang sesuai sangat lah tu. Minggu keempat present, prepare minggu 10. Macam mana tu? Jadi kita kena tengok time. So macam mana? Omar duk Johor macam ni. So prepare yourself. Time management. Bila kita patut at least 2 minggu ni kita kena dapat. Kalau tak dapat macam mana? Kalau dapat macam mana? Kalau macam mana? Okay, kita mesti work backwards. Kalau minggu keempat maksud kita kena start bila? Esok, hari ni petang. Okay, macam tu. Time management skills. And then bila kita kena submit, tak apalah submit tahun depan, tak apa. Betul ke? Kita bikin. Ini salah, tak boleh macam ni. Kan prosedur dah tulis, submit berapa bulan. Takkan tahun depan. Tu pun kita kena ambil kira. Contohlah. Contohnya interview. Tak apalah kita buat tak tahu je lah. Dia kata hari ni kan, biarlah kita buat kita buat tak tahu je, tak payah pergi, tak apa. Tak boleh ya. Time management bila orang tu kata, I'm not available until petang ini 2 o'clock. Kita pun datang pukul 3. Memang orang tak marah. Balik sekarang, balik. So kita bila pukul 2 kita datang pukul 12. Taklah pukul 1 ke awal sikit. Sebab apa? Takut tengah jalan jam dan sebagainya. Itu selalu saya buat macam tu ya. Biasa kalau orang tu janji pukul 8 malam akan bergantung pada orang tu. Kalau dia kata tak boleh saya balik tangan kosong, it's okay. Kena sabar. Satu lagi kita tak tulis ni sabar. Interpersonal or social skills. Inilah dia. Social skill. Macam tadi lah. Macam mana nak itu dengan kawan-kawan kalau kawan-kawan degil, dia tak mau buat. Macam mana nak buat? Lapor pada saya ke ataupun bagi tahu dia sebenarnya we must do this together. Together. If you want to get a good grades, if you want to learn until we have our good personal traits, bukan saja dapat good grades tapi kita improve our personal traits, let us do this together. If not, and then impact dia akan memakan diri sendiri. Cuba dulu nasihat. Macam tu lah. How kita resolve conflict. Dia tak nak buat. Dia tu memang degil. Sekejap pening. Pening. Betul ke dia pening? Kena tanya dulu lah. Kalau betul pening sakit, it's okay. Kalau tak nak buat kerja, bolehlah bagi tahu saya. Creative skills. Bila dah dapat dah tu, nak buat macam mana? Dia kata no two business situations are quite the same. The case method encourages looking for and finding solutions geared to the unique circumstances of each case. This method invites you also to use your imagination in problem solving. That's why saya sebut tadi mind mapping. Atau you can use apa dulu belajar saya rich picture. Rich picture tu apa? Gambar. Berbentuk imagination. Kalau tak boleh, tiba-tiba orang tu marah kita, muka dia macam gini. Muka dia merasa marah. Kita boleh nampak tu. Macam mana kita buat? Kita kena sabar. Jangan balik. Kau ingat kau nak datang sangat company ni? Ingat nak buat sangat kat company ni? Kita marah dia pula. Tak boleh gitu. Kita kena, maafkan saya, insyaAllah saya akan datang lagi. Perkara ni takkan berlaku lagi. InsyaAllah saya akan bercakap dengan sekretari kat luar untuk dapatkan appointment yang baru. Maafkan saya, Cik. InsyaAllah kita akan cuba. Teknik yang lembut. Jangan orang marah. Ingat nak datang sangat company ni. Banyak lah company lain nak interview. Tak boleh juga macam tu. So ada benda tu menguji kesabaran. How to be creative. Kreatif ni tak semestinya yang itulah. Satu lagi bila kita dapat maklumat ataupun kita nak pergi interview, kita boleh bawa bentuk atau kita sediakan interview question yang simple untuk mereka menjawab ataupun memikirkannya dulu. Tu how you handle your skill tu lah, kreatif. Be creative. Okay. So macam mana kita nak tulis case ni? How kita nak mengolah dia? Mula kita nak cerita apa? Epilog ke, prolog ke, apa benda? Tu you try to think for your own self lah. Written communication, betul lah. Kena written lah tadi. Bila dah dapatkan idea macam ni. So how to write? Kena menulis dengan baik. Macam nak tulis dengan baik? Grammar teruk ni. Mungkin gunakan kalau ada sini turn it in ke ataupun grammar ke apa, pinjam dengan kawan atau kakak kita. Kakak kita tu mengajar juga pensyarah kat sana. Pinjamlah kakak. Tolong cek grammar ni ataupun suruh kawan yang pandai English ke dekat fakulti English sana tu. Tolong tengokkan ke. That's how you manage your kerja lah.
ini rasanya dah disebut tadi kan learning process. Tak ada apa lah ni. Pasal tadilah educational challenge of a case ni biasanya gitulah. Kita kena banyak berfikir. Tu. Saya rumuskan. Conceptual dimension benda tu agak abstract. There's no right or wrong. Doktor, saya rasa saya nak jawab macam ni. Saya dapat problem dia human resource. Saya dapat lain. Bergaduh. Tak payah. Bubuh semua. Human resource pun masuk. Operation masuk. Semua masuk. Boleh. Tapi cara berjahan. And then teori tadilah. Teori ni agak susah sikit. Nanti kita akan belajarlah framework ataupun strategi dalam kelas kita. Presentation dimension. What is really important and relevant information here and what is still missing. Benda yang kita kena fikirkan. Degree of difficulty. Kalau short, macam mana? Selalu. Ni terus tak betul. Tak payah buat tengoklah ni. Saya cerita je. Kalau kes pendek, kita mudahlah baca, sedang faham. Kalau kes tu disusun dengan baik, penceritaannya manis saja. So, kita senang menjawab soalan. Kalau dia tak berapa nak faham, kejap tulis jadi panjangnya 300 pages. Macam mana? We need time to read. Kita perlukan masa untuk membaca. Contains almost all relevant, little astronauts, macam-macam lah kadang-kadang tu dia bentuk apa? Simple. Kadang bentuknya bergambar, ada bentuk quotation, macam kita bercakap. Kalau tengok news kan, baca berita kan, Metro, harian Metro. Kaki terbelah dua. Pelik ni, baca. Ingatkan apa Metro kan suka dia punya topik dia kan macam terkejut kita baca padahal tak ada apa pun. Tapi bila baca tengok orang tu ceritakan, saya masa tu saya bina satu sculpture bentuk ni lah guna tanah liat tu. Tiba-tiba ada datang pun terbelah ada bentuk kaki, sebab tu dia terbelah rupanya tu dia punya sculpture tu terbelah tu bukan kaki dia. Malas nak baca. Ataupun tengok Facebook kan. Ada tulis masakan kan. Macam mana cara dia promote dia punya masakan tu. Bagi resipi lah bentuk tu cerita macam ni. Saya pergi berjalan dengan balik kampung gini-gini. Rupanya nak cerita pasal makanan. Dia cerita dia balik kampung tu. Best balik kampung. Dia pergi mana ni? Macam makan Perak ni. Rupanya nak cerita pasal makanan. Dia rupanya nak cerita pasal resipi masak. Macam-macam lah teknik kita supaya buatkan kes itu menarik. Tapi untuk pelajar nanti dia adalah format tertentu. Ini contohlah kesusahan, kesenangan, susah atau senangnya satu-satu kes tu bergantung kepada bentuknya, kepada kepanjangan dia, penulisannya, cara penceritaannya. The greater the degree of difficulty in the presentation dimension, the longer the participant needs to spend on reading, sorting, prioritizing, identifying missing information and organizing and structuring data. Betul. Lagi susah kita punya tu dimension dia macam gambar pun tak ada, ayat 30 pages. Tulisan tinggi. Macam nak faham ni, nak cari isu tak jumpa-jumpa. 3 hari 3 malam baca. Kawan kita 4 hari 4 malam, kita 3 hari 3 malam, yang kawan ketiga seminggu. Semua tak dapat macam mana. Mungkin penceritaan dia kita memang tak faham. Mula dia cerita benda lain, betul benda lain. Memang sampai bila pun tak dapat. So depends. Kesusahan satu-satu kes yang kita nak tackle ni bergantung kepada dimensi dia lah. Lepas tu kita kena prepare ourselves. Kenapa bercakap pasal dimensi? Prepare ourselves. Kalau dapat short cases, okey ni. Boleh ni. Kalau panjang, saya dah tahu dah. Saya kena baca 2 hari dulu. Sekali scan baca tak faham lagi. Kali kedua, slowly ambil apa? Ambil highlight. Highlight tanda ataupun jot down sikit kat tepi. Tanda garis supaya kita kali kedua kita scan, kita dah zap nampak dah kat mana. Itu that's how you learn. Bukan baca bersih je kertas. Sebab tu saya selalu suruh pelajar kalau ada rezeki printer kat rumah, print. And then you baca slowly, catat, ambil pen tu. Pen merah ke pen hijau, pinjam kalau pensel adik tu. Macam penting ni. Buat tanda, lukis sikit kat tepi tu gambar rimau ke apa ni kena bayar ni rimau. Tepi tu lukis gambar apa chicken ayam. Ni macam kegagalan ni. Ataupun tulis ni failure punya factor. Tulis sikit. Supaya bila kita tinggal, esok kita baca, otak kita fresh, kita dapat lagi banyak lagi. Slowly kita tackle the case. Itu cara dia. Stage process of learning with case apa ni? Individual, you can do small group discussion or large group ataupun dalam class discussion. The most that we can do ialah small group discussion lah dalam kelas. Dalam kelas. Individual preparation tu saya tak boleh nak tengok sangat lah sebab tak nampak
terbuka kan ke kepala kita. So sendiri-sendiri insya-Allah saya percaya semua boleh buat. Yang ni tak payahlah. Ini how you do ni boleh kan? Boleh buat sendiri kan? Summarize saya dia baca dulu ya. Okey, essence ni tak ada apa ni. Saya tak nak sebutkan cerita panjang pula. Benda-benda yang normally student dah biasa buat ya. Okey, apa lagi yang saya nak discuss ni? Takut terlupa. Ada soalan tak sebelum ni nak tanya apa macam mana? Ada soalan nak tanya? Boleh tanya kalau nak tanya. Ya? Kita nak berhenti dah sikit lagi dah pukul 11. So kita start 9, 10, 11, 2 hours dah lama dah ni. Ya, ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada Kalau tak ada boleh jawab tak ada. Nak tanya apa lagi? Case ventilation. I have one case for you to just try on your own on how to tackle this. How you want to, sekejap saya keluarkan that case. I provide this case and saya tak bagi kot malam. I think yang student go. Saya akan bagi nanti dalam Telegram. I share this with you. Okay, kes hari ni bukan macam thesis kan Dr. A, ni dah jawab tadi kan? Ada ke macam mana nak tengok ni? Sorry saya dah jawab semua. Ada tadi kan nak tanya apa-apa? Drive through tu. Saya tak nampak dah. Saya akan ikut. Macam mana nak tengok chat ni Okey, ada soalan tak ada kot noh? Tak ada soalan. Saya share satu je dah. Hello. Jam. Hello. Hello. Boleh dengar tak suara? Ke dah jam dah? Boleh, alhamdulillah. Okey, satu je, lepas tu dah habis lah kelas. Nak share satu benda ni supaya pelajar boleh tengok. Saya share sikit, terang sikit apa korang kena buat, lepas tu dah beres. Boleh pergi makan nasi. Okay? Tak dah lama Syian lah. Sekejap nak habiskan ni sebab kita seminggu sekali je jumpa. So, squad yang kata apa, nampak tak ni? Saya punya screen. Nampak? Boleh? Nampak ke tidak? Belum ya? Okey ya. Between and the beast or beauty to beast ya. Okey, so ini ada satu kenapa pula dia jadi macam ni heading. Tak apa saya bagi yang ni lah patut tak macam ni. Dia jam. Okey, ni satu case nanti pelajar kena tengok apa yang berlaku lah ya. Apa yang berlaku and you need to identify. Saya bagi ni dalam I think 2 pages lebih je. Ada complaint macam ni. So, what you need to do is, saya bagi tahu dulu sekarang. You need to identify apakah problem, cause. Apakah yang menyebabkan dia jadi beast. So you need to baca apa maksud dia beast ya. Cerita je beginilah, saya pun sinopsis sikit. Dia menggunakan kosmetik ya, kosmetik produk until dia menerima komplain yang menyebabkan dia mengalami masalah swollen swollen bengkak muka. So what are the cause to this swollen face? So in order to identify tu saya serahkan kepada 40 students 40 of you 40 persons ni untuk you try to identify what are the real cause of swollen face tu ya. Kita akan discuss nanti, saya akan bagi kat Telegram. Okey, boleh ya? Saya bagi ni nanti hari ni. Okey, rasanya setakat tu saja. Minta maaf banyak ya kalau ada apa yang kurang. Kalau ada terlepas pandang ke apa ke, saya maklumkan kemudian dekat Telegram lah. Takut tertinggal apa-apa kan. Okey, baru nampak korang punya. Saya tak nampak tadi. Ada soalan nak tanya tak? Before we end our discussion. Dah 11:06 AM. Ada tak? Ada soalan nak tanya? Semua okey? Ada soalan lagi nak tanya tak sebelum saya end? Nanti nak cuti kan? Saya okey je. Okey. Syamina okey, yang lain? Fatah okey? Ada soalan.
Tak ada ya? Fazina, Azimah, Imran, Irfan, Bu Intan, Muhammad Suki, Natasha, Ain, ya? Ain Syafika, Ashfarina, ya? Iza, Nadira, Nur Sabila, Syahira Hakim, Nur Fitri, Balkis, Nurinai, Nurul Anissa, Nurul Atira, Omar, ya? Rabiatul Rozaini, Safiq, Sarifah, Syahmina, Wan Aina, Wan Anik, Wan Izzatul dengan Yogeswari. Ya? Oh, Yogeswari, you are in my class, yeah. Last time you were in my class ke, Yoges? Last time you join my class for AIS? Bukan? Bukan doktor. Oh, you're from Dr. Mariana class, ya? Yes. Okay. So thank you for joining the class today. So I think that's all for now. Thank you so much. So until we meet again next week, insyaAllah, ya. Okay, I'll give you the sample case study, bukan sample lah. Your task for today dekat Telegram, ya. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Take care. Yeah, thank you, guys. Thank you. Okay, bye-bye. You can leave the meeting, ya. Okay. Assalamualaikum. Bye-bye.